Assalamualaikum murid-murid. Bertemu kita lagi dalam tajuk yang seterusnya, Wahyu Teragung. Jabal Nur atau Bukit Nur. Jabal Nur terletak 3.2 km dari Mekah. Keadaan fizikalnya adalah bukit berbatu, berpasir dan kering. Ketinggian bukit adalah 640 meter. Di puncaknya adalah Gua Hira. Kini, pendakian ke Gua Hira lebih mudah kerana disediakan laluan bertingkat yang mempunyai kira-kira 600 anak tangga. Sebelum itu, mari kita susuri pengalaman sahabat Ustazah yang telah berpeluang melawat Jabal Nur atau Bukit Nur. Sebaik tiba di kaki Jabal Nur, rombongan terus memulakan pendakian bukit berbatu setinggi hanya kira-kira 284 meter dari aras laut. Dari segi ketinggian, bukit penuh bersejarah itu tidaklah terlalu tinggi untuk ditakluki, namun tetap memberikan cabaran kepada rombongan pendaki. Dengan laluan mendaki agak curam, biarpun sudah tersedia anak tangga di sepanjang jalan menuju puncak, hanya keinginan untuk melihat sendiri Gua Hira menjadi penguat semangat. Akhirnya, selepas puas mendaki kira-kira sejam, rombongan berjaya juga tiba di puncak Jabal Nur dan melihat sendiri lokasi di mana Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yang disampaikan oleh Malaikat Jibril. Sebaik melihat sendiri gua penuh bersejarah itu, kepenatan dan keletihan dirasai sepanjang mendaki terus lenyap. Ketika itu, yang terbayang hanyalah bagaimana seorang wanita seperti Zaidatina Khadijah binti Khuwailid mampu berulang-alik 2 kali sehari seperti yang diriwayatkan untuk menghantar makanan kepada baginda yang beribadat di situ. Selepas puas meninjau dan merakam gambar kenangan di hadapan gua, rombongan kemudian berehat sementara menunggu masuk waktu subuh. Istimewanya Gua Hira itu adalah ia terletak betul-betul menghadap ke arah Kaabah di Masjidil Haram. Selepas menunaikan solat subuh berjemaah di kawasan lapang di puncak bukit, rombongan bergerak turun bagi mengelak berdepan kepanasan jika lewat. Dari puncak Jabal Nur, kita boleh melihat panorama indah pemandangan sekitar kota Mekah yang dipenuhi cahaya lampu awal pagi, termasuk dari menara Masjidil Haram. Bagi mereka yang diberi kesempatan mengunjungi kota suci Makkah, sama ada menunaikan haji atau umrah, cubalah cari masa dan ruang yang ada untuk mendaki Jabal Nur dan melihat sendiri Gua Hira. Wahyu pertama. Wahyu adalah kalam Allah yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Sebelum Nabi Muhammad SAW diisytiharkan menjadi Nabi, baginda sering ke Gua Hira untuk beribadat. Ketika inilah turunnya wahyu pertama yang berlaku pada 17 Ramadan ketika baginda Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Wahyu tersebut telah dibawa oleh Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa penurunan wahyu. Malaikat Jibril alaihissalam telah bertemu Nabi Muhammad SAW ketika baginda sedang beribadah di Gua Hira. Jibril alaihissalam telah meminta Nabi Muhammad SAW membaca, tetapi baginda tidak boleh membaca. Lalu Jibril alaihissalam memeluk dan meminta baginda membacanya lagi. Baginda memberikan jawapan yang sama.
Selepas 3 kali meminta baginda membaca dan memeluknya, Jibril AS mengajar Nabi Muhammad SAW membaca ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Alaq. Bismillah. Peristiwa selepas penurunan wahyu. Baginda pulang menemui isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan ketakutan. Sayyidatina Khadijah menyelimutkan dan menenangkan baginda. Kemudian Khadijah membawa baginda bertemu sepupunya Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani. Menurut Waraqah, baginda telah dilantik menjadi rasul sebagaimana yang disebut dalam kitab terdahulu. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah kepentingan wahyu. Yang pertama, medium untuk mengetahui perintah dan larangan Allah SWT. Yang kedua, mematahkan hujah orang kafir. Yang ketiga, memberikan penyelesaian kepada permasalahan manusia sepanjang zaman. Yang keempat, menjelaskan tentang perkara sam'iyat. Dan yang terakhir, mengandungi iktibar tentang peristiwa terdahulu. Iktibar peristiwa penurunan wahyu pertama. Yang pertama, Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mestilah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup bagi mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya di akhirat kelak. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW gigih mendaki Jabal Nur untuk ke Gua Hira. Mencontohi kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan semua perkara, terutamanya dalam beribadah. Ibadah yang bersungguh-sungguh dapat mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah SWT walaupun masyarakatnya menyembah berhala. Kita mesti berpendirian teguh dan tidak terpengaruh dengan anasir tidak baik yang ada di sekeliling kita. Mempunyai jati diri yang tinggi dapat mencegah diri kita dari melakukan perkara yang tidak baik. Dan yang keempat, wahyu yang pertama ialah Iqra', iaitu bacalah. Tekun menuntut ilmu dan menjadikan amalan membaca sebagai satu tabiat. Ilmu pengetahuan dapat melahirkan pelajar yang berakhlak mulia serta bersahsiah. Oleh itu, tuntutlah ilmu untuk meningkatkan ketakwaan kita sebagai seorang hamba di muka bumi ini. Rumusan. Al-Quran ialah kitab panduan umat Islam. Beriman kepadanya menjadi asas dalam setiap tindakan kita. Bahkan mencintai dan memahami setiap isi kandungan Al-Quran juga adalah tanda ketaatan kepada insan paling dimuliakan Allah SWT, iaitu Nabi Muhammad SAW. Menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah, iaitu suri teladan,
perlu disertai dengan merujuk dan beramal dengan wahyu iaitu Al-Quran yang diturunkan kepada baginda. Baiklah murid-murid, sampai di sini dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam tajuk yang lain. Assalamualaikum.